Itu semua dipanggil syarat sah. Apa lagi? Suci daripada haid dan nifas atau wuduk dan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. solat, tetapi dia membantu orang ini di dalam bersolat. Setakat ni jelas tu jelas. Jadi sama juga berkenaan syarat yang kena belajar sekarang ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar anda pada pagi ini? Dan saya terus menerus mendoakan kalian dan kami bukan sahaja diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala pada awal-awal Muharram ini tuan-tuan, namun mudah-mudahan keberadaannya kita pada bulan Muharram ini bukan sahaja Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita kebaikan, ketenangan dan apa jua yang dilakukan dengan kemudahan, namun yang paling penting tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dengan ditambahkan ilmu dan kefahaman, kerana hanya semata dengan ilmu lah diangkat kepada kita darajat, diangkat kepada kita kejahilan, diangkat kepada kita keraguan, diangkat daripada kewaswasan, dan diangkat daripada kita perkara-perkara yang bukan sahaja boleh merosakkan diri, tetapi tuan-tuan boleh merosakkan kehidupan. Waalaikumsalam Nur Aina Aqilah. Baik, itu yang pertama. Dan yang keduanya, bila mana kita sebut berkenaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita pada pagi ini tuan-tuan. Tuan-tuan nak saya share serba sedikit pada pagi ini perkara-perkara yang penting dalam kefahaman solat. Yang tak dapat tidak, pada pagi ini kami ada satu sesi live di grup NBS Free. Yang tak dapat tidak, apa yang kami sedang bincangkan dalam grup NBS Free ni tuan-tuan ialah satu perkara yang pengalaman saya ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Dan kita buktikan nanti fakta ini dengan jawapan tuan-tuan secara live nanti. Boleh ke boleh? Nampak benda simple, tetapi perkara ini bila mana ramai tak tahu, sedangkan ia merupakan kesempurnaan bagi solat. Kita maklum tuan-tuan, solat ni bukan benda biasa, dan bukan benda mainan, dan bukan benda suka-suka. Satu ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, jangan ambil enteng. Sebab kejahilan bukan sahaja merosakkan diri, bahkan kejahilan tuan-tuan merosakkan kehidupan, apatah lagi merosakkan ibadah dan apa yang kita lakukan. Jadi sebelum saya nak membuktikan dengan fakta yang jelas sebentar nanti, okey, jadi apa kata, bantu saya tuan-tuan like dan share, dan cuba tag dahulu nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Cuba tag dahulu. Kerana apa? Hari ni kita fikirkan sahabat daripada Thailand, Mudarus, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuba kalian fikirkan, kita ni Allah Ta'ala boleh pilih masuk live untuk mendengar ilmu dan kefahaman semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, saudara mara kita tuan-tuan, yang kalau orang tak ada tag mereka,
orang tak ada tegur mereka, orang tak ada bawa mereka kepada jalan-jalan ketakwaan dan kebaikan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, kita dengar hadis-hadis Nabi, kita dengar kalam-kalam ulama, suruh bertolong-tolong kepada perkara kebaikan, bertolong-tolong kepada perkara kebaikan dan takwa. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus komited untuk membantu golongan yang berada pula di sekeliling kita. Dan ingat, jangan buat kerja Tuhan. Kerja kita dakwah, kerja kita sampaikan. Yang menarik hati dia Allah, yang menjentik hati dia Allah. Yang paling penting apa yang kita buat. Jelas? Baik, kembali kepada tajuk yang saya nak sembang lebih kurang setengah jam sahaja pada pagi ini tuan-tuan, sebab saya masih lagi berada dalam program MBS Free pada pagi ini. Pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu isu ataupun satu masalah yang sering berlaku kepada orang yang solat. Dan masalah ni sebenarnya bukan berlaku dalam solat, bukan berlaku dalam solat, tetapi isu ataupun masalah ni berlaku di luar solat, semasa solat dan selepas solat. Saya ulang balik. Ni boleh jadi pelik bagi tuan-tuan. Isu masalah ni berlaku di luar solat, semasa solat dan selepas solat. Cuba tulis di ruangan komen. Macam mana yang ustaz kata masalah ni berlaku sebelum solat, semasa solat dan juga selepas daripada solat? Contoh, sebelum solat, bila tuan-tuan tak mengetahui apakah syarat sah bagi rukun, yang kita nak sembang sekejap pada pagi ini, syarat sah bagi rukun. Nampak simple, tetapi sebentar lagi saya akan tanya kepada tuan secara live berapa ramai yang tak tahu benda ni. Macam mana tuan-tuan terpaksa menanggung perkara ini sebelum daripada solat? Jawabnya, bila mana kita tak belajar, bila mana kita jahil, bila mana kita tak tahu, berdosa tak? Kalau dah belajar, lupa, cerita lain. Dulu Ustaz dah pernah belajar dah kitab Matla'ul Badrin, kitab Musalli, apa syarat-syarat sah bagi rukun. Okey, cuma dah tak ingat lah Ustaz. Orang yang dah belajar, itu cerita lain. Tetapi orang yang tak pernah menadah kitab, yang tak pernah belajar, apakah kesan yang berlaku sebelum daripada solat? Tuan-tuan, berdosa. Berdosa. Hidup dalam keadaan kejahilan itu berdosa. Berbeza kalau dia dah usaha, kalau dia dah belajar, dan lepas tu dah ikuti pengajian, tiba-tiba tak faham, tak lekat, tu cerita lain. Cuma poin yang pertama, apakah efek yang berlaku sebelum daripada solat? Apa dia? Kalau tuan-tuan tak tahu syarat sah bagi rukun, tuan-tuan menghadapi satu situasi hidup dalam keadaan kedosaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hidup dalam keadaan berdosa. Terima kasih Syariza Shah. Hidup dalam keadaan berdosa. Sebab apa berdosa? Dah tak tahu, dah jahil, tak belajar. Betul ke betul? Itu isu yang pertama. Jadi kesan tuan-tuan tidak memahami syarat sah bagi rukun. Kesannya apa dia? Sebelum solat dah sentiasa berdosa dah. Satu. Satu. Yang kedua, apa pula kesan dalam solat? Bila mana tuan-tuan tak belajar syarat sah bagi rukun. Okey, apa dia syarat sah bagi rukun? Saya nak iklan sekejap. Tuan-tuan. Bila kita sebut solat, tuan-tuan dah tahu secara dasarnya solat ni ada rukun yang 13. Betul? Daripada berdiri betul, takbir, niat, takbir, Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi, lafaz salam yang pertama, tertib. Tuan-tuan dah tahu dah kan? Secara ringkasnya bermakna ada 13. Baik. Rukun yang 13 ni tuan-tuan tak boleh buat kalau tak cukup syarat. Syarat yang mana? Iaitu syarat sah sebelum rukun. Dipanggil syarat sah solat. Apa dia syarat sah solat?
akil balik Islam, bermakna kalau dia kafir, dia nak solat tak boleh. Kalau dia belum akil balik, budak lagi baru umur 7 tahun setengah, contoh, tak wajib solat. Kalau dia dah akil balik, bermakna kena masuk waktu. Ini syarat sah bagi rukun, syarat sah bagi solat, afwan, syarat sah bagi solat. Dah, kemudian apa lagi? Kena ada wuduk. Dah masuk waktu, ambil wuduk. Tak ambil wuduk, tak boleh solat. Dah ada wuduk, tutup aurat. Contoh, suci daripada haid, nifas dan sebagainya, bersih semualah, taharah, bersih semua. Bermakna itu syarat sah bagi solat. Okey. Pada pengalaman saya, kebanyakan di antara tuan-tuan tahu syarat sah bagi solat. Tahu. Bila dah cukup syarat ni, maka mulalah tuan-tuan nak buat rukun. Rukun yang 13. Baik, sekarang kita masuk kepada soalan. Saya nak tuan-tuan jawab di ruangan komen secara live pada pagi ni. Tak perlu segan, tak perlu nak malu dengan orang lain. Dah? Walaupun tuan-tuan kata, alamak, ada pula kawan aku tu, Kak Norani Yusof. Dah? Ada pula best friend aku, office aku pula, tengok-tengok nama dia, nampak pula. Nanti bila tuan-tuan tengok orang lain akan menyebabkan tersegan untuk jawab. Tuan-tuan, ingat dah, orang yang kita kenal, sahabat kita, best friend kita, keluarga kita, belum tentu dapat menyelamatkan kita dalam kubur besok, tuan-tuan. Belum tentu. Belum tentu. Dah? Tetapi mudah-mudahan asbab dia tag nama kita, dan kita hari ni boleh belajar secara live di page Irwan Zahuri dalam hashtag Santapan Rohani. Ya Allah, dia boleh bantu aku. Kadang-kadang begitu. Maka soalan saya ialah, dalam rukun yang ke-13 tu, siapa yang tak tahu, bagi nak menyempurnakan rukun ada syarat. Jelas ke jelas? Saya ulang balik. Bermakna syaratnya ada dua. Waalaikumsalam Ummu Aina. Syaratnya ada dua. Pertama, syarat solat. Bila cukup syarat, barulah tuan-tuan boleh solat. Bila tuan-tuan nak solat, ada rukun. Dalam rukun ni ada syarat. Berdiri betul, apa syarat-syarat dia? Nampak? Baca Fatihah, apa syarat-syarat dia? Rokok, apa syarat-syarat dia? Sebagai contoh lah, tuan-tuan nak pergi temu duga. Apakah rukun-rukun bagi temu duga? Apa rukun-rukun bagi temu duga? Antaranya apa? Bawa lah segala sijil-sijil yang ada. Dah? Dia nak tengok sertifikat kita, kita SPM, diploma ke, itu segala sertifikat yang ada, benda wajib untuk kita presentkan nanti. Itu rukun bagi temu duga. Dah? Lepas tu kalau nak minta bahagian designer ke, bawalah laptop. Tunjuklah nanti apa work-work, job-job yang pernah kita buat. Apa tugasan-tugasan, design-design yang pernah kita buat. Betul. Itu rukun bagi temu duga. Tetapi tuan-tuan, apakah syarat sah bagi temu duga? Apa syarat sah bagi temu duga? Pakailah adab bersopan. Pakailah seluar selek. Pakailah kemeja. Dan terpulanglah nak pakai necktie ke apa ke, berkasut. Maknanya, walau tuan-tuan bawa dengan sijil, kiri kanan, belah kirinya sijil, belah kanannya laptop, kiri kanan ni, sungguh nak pergi temu duga, tapi pakai baju kelawar. Dan agak-agak orang bagi masuk tak? Cuba jawab di ruangan komen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Orang bagi masuk tak? Cuba jawab. Pakai seluar pendek, bawa sijil, satu beg belakang, pakai seluar pendek je tuan-tuan. Pakai baju t-shirt, pakai seluar pendek. Orang bagi masuk tak? Kata Kak Nurani kena halau, pergi balik. Betul Nur Husna, tak boleh masuk. Dan itulah apa yang saya nak kaitkan dalam isu solat. Maka soalan saya sekarang ni, sebelum saya nak sambung, siapa yang tak tahu dalam rukun tu ada syarat? Jawab secara live di ruangan komen pada pagi ini, supaya saya mudah membantu tuan-tuan. Kalau betul-betul semua dah tahu, baik saya sembang benda lain. Kan? Straight to the point, benda yang jelas orang tak tahu. Masalah tuan-tuan, isu tuan-tuan yang sedang membelenggu hidup tuan-tuan. Sebab itulah sekarang ni sedang berlangsung sesi di NBS Free tuan-tuan.
yang alhamdulillah hampir lebih kurang dah 245 orang yang yang tamsnil. Keluar masuk tu benda biasalah. Kadang-kadang kita baik sangka. 262 orang yang tekan love, yang tengok sesi live pada pagi ini. Apa mereka nak belajar? Berkenaan syarat sah bagi rukun. Jadi tolong jawab secara live pada pagi ini. Siapa yang tak tahu dalam rukun ada syarat sah? Dalam rukun ada syarat. Dalam rukun ada syarat. If Nita kata tak tahu, yang lain? Siapa lagi yang tak tahu? Jawab sekejap. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Pagi ni tak ada star. Biasa star tu untuk anak-anak saja, anak-anak pondok madrasah saya, tuan-tuan. Kita beli buat duit makan. Cik Na kata tak tahu. Diana Najwa kata tak tahu. Allahu Akbar. Siapa lagi yang tak tahu? Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang mengupdate secara live pada pagi ini. Saya nak buktikan, tuan-tuan sedar tak, dengan sebab tak tahu tuan-tuan itu, 3 masalah berlaku. Dengar dengan baik isu ni. Dengan sebab tuan-tuan tak tahu syarat sah bagi rukun, 3 masalah berlaku. Tulis. Apa 3 masalah? Yang pertama saya sebut tadi, sebelum daripada solat, tuan-tuan berada dalam keadaan kedosaan. Dosa sebab apa? Tak belajar. Jahil. Ingat, jahil tu pun satu dosa. Berbeza kalau tuan-tuan dah belajar, tak ingat, tu cerita lain, lupa. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah berusaha, tuan-tuan tak pernah cari, tuan-tuan, akibatnya dosa. Hiduplah kena berdosa. Itu akibat sebelum daripada solat. Nampak? Kunci dia apa? Sebab tak tahu syarat sah bagi rukun. 1. Yang kedua, tulis. Apakah bala ataupun ujian ataupun masalah yang berlaku semasa solat? Tuan-tuan, boleh menyebabkan solat tuan-tuan tak sah. Ada juga boleh menyebabkan solat tuan-tuan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Macam mana Ustaz kata tak sah? Contoh paling mudah. Apa syarat sah bagi rokok? Kan kita ada rukun. Dalam rukun ni ada syarat sah. Antara syarat sah bagi rokok, tomak ninah. Tomak ninah hukumnya wajib. Bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Kalau tak buat tomak ninah, solat boleh batal. Kalau tak buat tomak ninah, solat akan rosak. Ni contoh. Bila tak tahu perkara ataupun syarat sah bagi rukun, bukan saja solat boleh batal, bahkan solat menjadi tak sempurna, rosak. Itu akibat yang tuan-tuan terima dalamnya solat. Kita rokok sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagi, petang, siang dan malam, namun menjadi sia-sia pada kehidupan. Habis itu Ustaz, kalau sia-sia tak payah sembahyang lah. Bukan begitu. Belajarlah. Belajar. Dan jangan ambil jalan mudah. Kalau begitu tak payah sembahyang lah. Bukan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran jelas kan. Diangkat mereka itu akan darajat bila mana dengan ilmu. 2. Dan yang ketiga, tulis akibat selepas solat pula. Terima kasih Rasidah Arifin. Waalaikumsalam. Apakah akibat selepas solat? Dahlah sebelum solat berdosa. Semasa solat boleh jadi solat batal atau tak sempurna. Tulis nombor 3. Akibat selepas daripada solat, apa dia tuan-tuan? Solat tidak beri kesan apa-apa pada diri dan kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad. Solat tidak memberi apa-apa kesan pada diri dan kehidupan. Sedangkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jelas. Dalilnya jelas, ayatnya jelas, kepahamannya tak perlu ditakwil, tak perlu syarah dengan cara yang lebih mendalam, tak perlu. Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat satu ibadat yang boleh memelihara diri kita daripada perkara buruk, daripada perkara fahsyak, daripada perkara munkar. Masalahnya, solat yang bagaimana?
Solat yang betul-betul melengkapi syaratnya, rukunnya, ikhlasnya, kaedahnya, keberadaannya, dan juga hudurul qalbi, hudurnya hatinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa alaikumussalam. Aju Bakar. Jadi adakah tuan-tuan nampak apakah kesinambungan yang saya nak sampaikan? Daripada satu je tuan-tuan tak tahu syarat sah bagi rukun. Satu je tak tahu bab ni. Dan macam mana pula bacaan kuat dan pilihan solat? Ada orang bacaan solatnya kuat sampai mengganggu masalah makmum sebelah. Baik, Nur Hafifi, dengar dengan baik. Saya nak jawab secara live pada pagi ini. Pertama, dua isu. Dengar dengan baik dah, Nur Hafifi. Kalau tuan bertanya kepada saya, ikhlas nak jawapan, saya jawab. Pertama, dua isu. Pertama, isu orang yang membaca. Kedua, isu orang yang mendengar. Kita sembang dulu orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Tuan-tuan, jawab secara jujur. Tuan-tuan bila berhadapan dengan, contohlah kita kata, tuan-tuan berhadapan dengan 40 manusia. Adakah tuan-tuan akan jumpa 40 manusia yang sama? Dora Hafizi tolong jawab. Kita nak sembang kata orang ni baca kuat, orang ni baca pelan sampai mengganggu orang sembahyang contoh. Nanti dulu nak sembang berkenaan dia ni, kita sembang kita dulu. Bila mana kita berjamaah, adakah kita boleh pilih-pilih aku nak sembahyang dekat siapa ni? Oh, tengok orang tu baca kuat, aku lari sana contoh. Bila mana kita berhadapan dengan manusia, tuan-tuan lah, kita tak akan berjumpa dengan manusia yang sama. Jelas? Bila tuan-tuan tak berjumpa dengan manusia yang sama, ada yang bacanya pelan, ada yang bacanya kuat, ada yang baca sederhana. Sebab taraf kefahaman manusia berbeza. Kualitas bacaan manusia berbeza. Kepahaman kaedah manusia itu berbeza. Walaupun kita belajar daripada sesugalo yang sama, berbeza manusia itu. Kalau tuan belajar bab muafiq masbuk, masalah imam makmum, tuan jumpa isu ini. Tuan-tuan solat dengan 40 imam, tuan-tuan tak akan jumpa 40 imam yang sama. Seorang imam solat di belakang 40 makmum, satu imam tak akan jumpa 40 makmum yang sama. Dah. Okey, kembali kepada situasi. Maknanya, kalau tuan-tuan tak boleh pastikan tuan-tuan berjumpa solat dengan orang yang sama, apa yang berlaku tuan-tuan? Dan jawapannya mudah. Macam mana kita nak jadikan benda tu bukan sebagai gangguan? Dah. Tuan-tuan, sebenarnya isu kuat ke tak kuat ke, bising ke tak bising ke, saya nak tanya soalan yang kedua. Tolong jawab di ruangan komen secara live pada pagi ini. Adakah tuan-tuan boleh lari daripada masalah? Apa ni masalah? Contoh bising. Kalau orang tak baca kuat pun boleh jadi bunyi lain, ada tak? Kita kata orang sebelah ni baca kuat sebab bising. Okey, kalau tuan-tuan solat di sebelah orang yang kiri kanan baca tak kuat, adakah tuan-tuan pasti tuan-tuan akan solat dalam keadaan sunyi? Tak. Kadang-kadang belakang pula bising. Anak-anak bubar-bubar, budak-budak bising. Ada setengah surau, dia tak bagi budak-budak masuk. Ada setengah surau, budak-budak gogang-gogang. Okey. Budak-budak pula tak bising. Construction, popang. Dah? Okey. Construction tak ada. Dah? Apa pula bising? Bunyi handphone. Dah? Tengah-tengah solat pun bunyi handphone. Sebab tu, kalau tuan-tuan belajar ilmu yang best, dah? Benda ni kami belajar, kami kongsi dalam program ICS. Tuan-tuan, ini semua bukan ujian. Ini semua namanya bantuan. Oh, ilmu ni best. Ilmu ni best. Ini semua bukan gangguan. Ini semua bantuan. Bantuan apa? Asbab benda-benda beginilah. Tuan-tuan semayang di sebelah orang yang tuan-tuan dulu kata dia ni baca kuat, mengganggu orang. Tak, pada saya dia bukan ganggu, dia bantu. Dia bantu. Macam mana nak ilmu ni? InsyaAllah saya ada. Dah? Dan saya beri tuan-tuan, saya beri, insya-Allah saya beri tuan-tuan. Ilmu ni saya ada. Dan ustaz berdosa tak bagi. Siapa kata saya tak bagi? Berapa ramai dah dapat ilmu ni saya beri kepada mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis, selesai ya? Okey. Kembali pula kepada orang yang membaca kuat. Tanya dia balik. Dan hang tahu tak sembahyang baca kuat ni tak boleh ganggu orang? Dia tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Terima kasih yang bagi star. Dan mudah-mudahan berkat nafak buat pelajar-pelajar pondok saya. Dan
Biasa duit star ni tuan-tuan kita beli beras je. Beli beras, beli makanan untuk budak-budak pondok. Saya niatkan untuk tuan-tuan insya-Allah. Baik. Sabar, sambung. Maka kadang-kadang isu orang baca kuat ni, pengalaman saya bila bertanya kepada mereka, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kadang-kadang ada yang tahu, tapi ustaz saya ni kalau baca pelan rasa tak confident. Ada. Kalau baca pelan rasa macam tak yakin, macam huruf makhraj tu tak keluar. Dan maka saya memang nak kena baca kuat sikit, katanya dia. Jadi kebarangkalian daripada manusia ni pelbagai ragam tuan-tuan, maka memberi faham kepada kita cara kita memandang tu bagaimana. Dan cuma pada satu sudut tulis, kalau dia sengaja baca kuat, kalau sengaja sehingga membuatkan mengganggu orang solat lain, orang lain solat, haram. Kalau dia sengaja bismillahirrahmanirrahim, orang tengah zuhur sengaja baca kuat, haram. Tapi kalau dia bukan tak sengaja, memang dia tak boleh, kalau baca pelan dia tak confident, kena baca kuat sikit je nak bagi telinga dia dengar. Sebab persoalannya manusia semua tak sama. Manusia semua tak sama. Manusia semua tak sama tuan-tuan. Sabar dulu. Wajib kita berbaik sangka. Orang ni mampu, orang ni tak mampu, orang ni boleh, orang ni boleh. Jangan apa yang kita boleh buat, kita sangka orang lain boleh buat. Dan jangan apa yang kita sangka kita boleh buat, orang lain boleh buat. Tak semestinya. Banyak tak benda orang yang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Dan jangan duk kata orang. Jelas. Tapi bagus, dia bertanya tu bagus. Sebab dia nak kefahaman. Habis. Okey, sambung isu hari ni. Jadi maknanya apa? Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, bila tuan-tuan tidak mengetahui syarat sah bagi rukun, ini mengakibatkan sebelum tuan-tuan rosak, semasa solat tuan-tuan binasa, selepas solat tak rasa apa-apa. Allahu Akbar. Satu je tak tahu syarat sah bagi rukun solat. Satu je isu dia. Bila tak tahu syarat sah bagi rukun, selama ni syarat sah kita ingat sebelum solat. Betul. Dalam solat pun ada syarat sah bagi rukun. Tak tahu bab ni, sebelum solat berdosa. Semasa solat, tuan-tuan, solat tak rasa apa-apa. Bahkan solat boleh jadi batal. Bahkan solat boleh jadi tak sempurna. Bahkan lebih jelek selepas daripada solat. Solat tu tak berubah diri kita apa-apa. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi alhamdulillah. Dan sebab itulah saya nak gambar kepada tuan-tuan terus belajar. Terus belajar. Jadi bila sebut terus belajar, sekarang ni saya nak beri pilihan kepada tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak belajar secara percuma, atau tuan-tuan nak ikut kalam Imam Muna Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, yang Imam Ghazali kata apa? Kalau nak belajar, kena ada belanja. Saya beri dua-dua pilihan. Pilihan. Tuan-tuan nak belajar secara percuma, fully percuma, tanpa seposen pun kita minta lah, fully percuma. Kalau tuan-tuan nak belajar secara percuma, sekarang ni sedang berlangsung live. Saya tunjuk tuan-tuan sekejap. Ni. Ni sekarang tengah belajar syarat sah bagi rukun. Tak ramai lah tu, lebih kurang 260 orang yang tams. Dah keluar masuk ada lebih kurang 260 yang tengah tengok live. Baik. Ni mereka ni bersungguh setiap minggu belajar. Setiap minggu. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar secara live, pertama tuan-tuan boleh daftar di az.la NBS Free. NBS Free di ruangan yang kami sediakan. Okey, sekejap saya nak jawab soalan. Ustaz, apa hukum imam laju? Saya nak tanya dulu. Haikal, yang pertama, sebelum nak bahas hukum, salah ke imam laju? Sudah. Ada tak akta, kalau cerita bab akta lah, ada tak akta ataupun fiqh ataupun kaedah yang mengatakan solat laju ataupun lambat itu ada satu akta? Jawab dulu. Dah. Yang nak daftar sabar dulu, jangan daftar, jangan tekan link. Sebab saya nak bagi pilihan yang kedua sekali lagi. Admin standby. Dengar balik kembali kepada Haikal tadi. Bila sebut ustaz, apa hukum imam solat laju? Saya tanya dulu, ada hukum ke?
ada hukum ke? Kita nak sembang buat hukum, tanya dulu. Mana kitab fiqh yang mengatakan kalau imam solat laju hukumnya haram? Dah. Yang ada hukum kalau imam solat terlalu lama, itu ada hukum. Dah. Ada hukum. Imam solat terlalu lama ada hukum. Makruh kadang-kadang boleh jadi haram. Tu imam. Okey. Kalau imam solat laju, kalau cukup tomak ninahnya, ada hukum tak? Jawabnya tak ada hukum. Yang penting kita kena belajar. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Musalli, di belakang sekali ada kitab membicarakan Bahjatul Mardiyah. Ni kitab Musalli. Ni belakang ni ada namanya kitab Bahjatul Mardiyah pada bicara muafiq dan masbuk. Ni saya tunjuk. Ni wabihi nasta'in. Inilah risalah yang dinamakan kitab Bahjatul Mardiyah. Ni Musalli ni belakang ni ada kitab Bahjatul Mardiyah, dia bicara khas masalah muafiq dan masbuk. Dalam kaedah ini dia mengajar kepada kita, sebenarnya tuan-tuan, kita tak kisah imam laju ke slow, itu kan isu yang penting tulis di ruangan komen. Kita kena belajar macam mana untuk berhadapan dengan situasi. Kalau imam laju, macam ni caranya. Imam lambat, macam ni caranya. Imam pertengahan, macam ni caranya. Imam slow, macam ni caranya. Kita bukan menghukum kepada imam. Sebab apa? Haikal cuba jawab. Kalau Haikal semayang dengan 40 orang imam, adakah Haikal boleh jumpa 40 imam yang sama? Jawab. Kalau Haikal semayang dengan 40, hari ni tok imam ni, besok tok imam ni, besok tok imam tu, lusa tok imam ni, 30 malam di surau, 30 malam 30 imam. Adakah Haikal akan jumpa imam yang sama? Of course tidak. Ada yang pertengahan. Tengoklah kalau tok imam ni tua sikit, semayang lambat sikit. Kan maknah kan? Kalau tok imam ni muda sikit, dia ni rasa masuk gear 3 terus. Kesimpulannya, bukan kita nak menghukum kepada imam. Dan kesimpulannya, apa yang kita bersedia, ilmu yang kita belajar untuk berhadapan dengan imam. Benda ni dibincangkan oleh ulama dalam kitab. Sebab tu dalam bab muafiq masbuk, tuan-tuan, ada perbicaraan khas masalah imam dan makmum. Jadi tak ada masalah. Imam semayang laju, tak ada masalah. Kalau kita tak boleh ikut, cari tok imam lain. Mudah. Ada pilihan hidup kan? Wallahu a'lam. Jelas? Tapi kalau tu imam laju sangat sampai tak ada tomak ninah, yang tu bermasalah. Kalau tu imam laju sangat sampai tak ada tomak ninah, yang tu confirm lah. Dan siapa pun faham, siapa pun tahu itu isu yang salah. Allah laju sangat. Itu tuan-tuan, itu benda yang kalau yang sampai tak ada tomak ninah, itu hukum lain. Itu memang dah batal. Jelas? Wallahu a'lam. Okey Haikal, baik kembali. Baik. Jadi kembali kepada bicara kita pada hari ini ialah bila mana kita yakin kejahilan itu menyebabkan kita rosak, tuan-tuan, dan bila mana kita yakin kejahilan itu menyebabkan sebelum solat berdosa, semasa solat menjadi sia-sia, bahkan solat juga boleh menyebabkan batal sebab satu isu dia tak tahu syarat sah rukun, tak tahu syarat sah bagi rukun. Selepas solat menyebabkan solat kita pula tidak beri kesan pada diri dan kehidupan. Jadi saya nak bantu tuan-tuan pada pagi ini, ada dua pilihan. Kalau tuan-tuan nak belajar secara percuma, tuan-tuan boleh tekan link sekarang MBS free dan daftar tanpa ada seposen pun kami minta daripada tuan-tuan, tidak. Tuan-tuan daftar supaya kami nak pastikan orang yang masuk tu orang yang betul-betul nak. Kenapa kami tak buat secara live, tuan-tuan? Tak tengoklah secara percuma pun orang keluar masuk. Kita boleh tahulah siapa yang bersungguh nak kepada ilmu, siapa yang santai sahaja. Benda ni satu ukuran yang penting sebab ilmu ni value. Ilmu ni bukan bercakap, tuan-tuan. Ilmu ni adalah hikmah yang dikarang oleh ulama-ulama daripada kalam Allah, daripada hadis Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak belajar secara free, cuma free ni seminggu sekali saja, 2 jam. Sebagaimana yang sedang berlangsung sekarang. Setiap minggu 2 jam. Jadi cabaran dia pula, dia akan melambatkan masa untuk tuan-tuan berubah. Itu sahaja. Melambatkan masa untuk tuan-tuan berubah.
Tapi kalau tuan-tuan nak belajar yang full program punya, kami rasa kami lebih nak bantu tuan-tuan. Yang insya-Allah kami sekarang ni nak buat NBS klasik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, NBS dah tak ada. Kami dah stop, bukan kami dah stop. Sebab kami dalam perancangan nak keluarkan satu program yang baru. InsyaAllah kami akan launch pada 31 Ogos ini lebih kurang takriban. Jadi bagi kami nak pastikan tuan-tuan yang, sebab permintaan banyak tuan-tuan, pada saya 3 orang pun banyak. Biarlah orang kata apa pun, banyak 3 orang tu banyak. 3 orang dah minta pada saya, itu agama banyak tuan-tuan. Jadi kami tak dapat tidak, kami dalam proses nak buat program NBS klasik. Yang program tu akan berlangsung 2 hari. 2 hari. Hari Sabtu pagi sampai ke petang ada 3 episod ataupun 3 sesi real life. Dan juga hari Ahad pagi sampai ke petang. Antara perkara-perkara yang tu tak akan belajar, antara isu ni, syarat sah bagi rukun. Syarat sah bagi rukun solat. Jangan pandang enteng. Kalau tuan-tuan masuk NBS free, boleh jadi lagi 5 minggu baru jumpa balik tajuk ni. Dapat tak beza dia? Jelas. Kalau masuk NBS free, tuan-tuan boleh belajar juga, tapi lagi 5 minggu lah. Sebab sekarang sedang berlangsung, dalam sesi live sekarang sedang berlangsung, kita bicara syarat sah bagi rukun. Lepas tu dia masuk sesi yang ke-6, diulang balik 1, 2, 3, 4. Lagi 5 minggu baru tuan-tuan akan jumpa tajuk yang kita sembang pada pagi ini. Tapi kalau tuan-tuan nak result yang lebih cepat, nak belajar lebih cepat dengan kos yang lebih murah untuk satu keluarga tuan-tuan, tuan-tuan takkan dapat harga untuk satu keluarga. Dan yang paling penting, kami nak tuan-tuan belajar bersama keluarga yang tersayang. Ajak suami, ajak isteri, ajak anak-anak duduk sekali. Connectkan telefon tu dengan televisyen tuan-tuan yang 48 inci, 64 inci, terconnectkan. Belajar. Yang mudah-mudahan daripada perkongsian dan cara ini kami dapat membantu tuan untuk belajar. Jadi kalau tuan-tuan sedar kejahilan dan tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan boleh klik sekarang, dan link yang telah kami sediakan di bawah, easy.la/NBS Classic. Yang ini macam mana kami membantu tuan-tuan buat program secara real life, yang insya-Allah tuan-tuan akan bersama dengan kami pada NBS Classic berapa hari bulan? Dayang Badariah, admin kami, 4 dan 5 September. 4 dan 5 September. Jadi terpulang kepada tuan-tuan. Terima kasih Nur Lili. Dengan ilmu mendapat kepahaman, dengan guru mendapat kepastian. Kalau tuan-tuan nak cepat belajar, tuan-tuan ada pilihan 4 dan 5 September. Tapi daftar sekarang. Ataupun tuan-tuan kata, Ustaz, saya tengah tak ada duit lah Ustaz. Tak apa, kami bantu juga dalam program NBS Classic. Tapi daftar dengan link NBS Free, easy.la/NBS Free. Jelas? Ada 2 pilihan kan? Jadi sekurang-kurangnya membantu tuan-tuan. Yang nak tengok free, boleh. Setiap minggu ada. Dan NBS Free ni akan berlangsung selama setahun. Nak kata banyak tak banyak value kami bagi, terpulanglah kepada tuan-tuan. Dan nak ukur macam mana. InsyaAllah setahun jalan non-stop setiap minggu. Tak sempat tengok minggu ni, tengok minggu depan. Tapi siri yang lain. Dan benda tu akan tersusun dengan sebaiknya. Jelas ke jelas? Jadi nasihat saya, jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan. Sebab bila mana kita dah tahu, kita dah sedar yang kita ni jahil. Bila kita sedar dah kita ni tak tahu, maka lakukan tindakan. Dan saya dah guide banyak peserta yang dah berumur. Nur Ziza Aziza, tak dapat link untuk daftar. Nanti peserta kami akan PM Nur Aziza. Tolong PM Nur Aziza. Baik. Jadi saya dah guide banyak peserta yang dah berumur tuan-tuan. Penyesalan demi penyesalan ni saya dah dengar hari-hari. Dan saya tak nak tuan-tuan menyesal juga macam mereka. Allahu Akbar. Menyesal. Akhir sekali, penyesalan tu pula bukan dibawa dekat dunia. Penyesalan tu pula dibawa sehingga akhirat. Dalam kubur besok, antara soalan yang ditanya antaranya solat. Di akhirat besok, antara benda yang ditimbang antaranya solat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, ceng-ceng insya-Allah. Terpulang kepada tuan-tuan. Saya beri 2 pilihan. Tuan-tuan nak yang percuma, fully percuma. Committed saja. Saya nak masa tuan-tuan, itu saja. Yang nak berbayar, insya-Allah dia cepat sikit lah. Kalau percuma ni lama. Dan kalau program berbayar ni selama 2 hari saja untuk satu keluarga,
Mudah-mudahan ambillah manfaat. Dan saya boleh buktikan kepada tuan-tuan, Nani Kadir tengok dekat ruangan yang kami pinkan. Nani Kadir tengok di ruangan yang kami pinkan, boleh klik. Terima kasih. Jadi maknanya apa? Di sini saya nak bantu tuan-tuan, jangan rosakkan solat yang kita lakukan, please. Jangan rosakkan solat. Sayang tuan-tuan, sayang. Inilah perkara yang kita nak persembahkan besok di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dah kita ni hidup, ilmu tak banyak, betul? Zikir jauh sekali. Selawat nak cukup 1000 pepayah tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka akhir sekali apa yang berlaku? Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar khusus bab solat, membantu kita untuk menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita sehingga ke akhirat. Syukran jazilan kepada yang kongsi star pada pagi ini. Mudah-mudahan buat makan anak-anak pondok saya, anak-anak madrasah saya di Subang Bistari ini tuan-tuan. Dan syukran jazilan, khalal jazak. Baik, jadi saya rasa membadai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. InsyaAllah kita bertemu pada siri-siri yang seterusnya, pada live yang seterusnya. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair.